Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak buat tajuk modul 2, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, ini adalah tajuk yang sangat-sangat penting. Okey, so kamu tahu ni, sorry. Kamu kena faham betul-betul lah sebab tajuk ni adalah tajuk antara tajuk yang basic, tajuk asas untuk memahami perakaunan. Okey, klasifikasi akaun. Pasal apa dia bagilah satu metafora almari pakaian dengan perakaunan. Kalau kita susun pakaian kita mengikut jenis-jenis pakaian adalah lebih mudah untuk kita mencari berbanding dengan kita susun ikut dan saja kan. Ni macam ni nampak lebih cantik, lebih mudah. Ni panggil classify atau kita susun ikut jenisnya. Sama jugalah sebab akaun ni dia ada banyak. Okey, jadi kita susunlah ikut bagi elok lah nah. Okey, saya nak pergi OneNote Patutnya saya pergi OneNote dari tadi, okay? Saya silap. Okey, jadi seterusnya kita akan melihat tajuk ini dengan lebih mendalam lagi. Saya akan buat video yang dalam masa setengah jam macam tu lah, ataupun kurang. Okey, 2.1 komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi inilah yang sangat penting. Akaun perdagangan dan untung rugi. Ni akaun perdagangan dan untung rugi ni adalah intipati kepada penyata keuangan kita. Nama dia penyata keuangan kita terdiri daripada dua, akaun perdagangan dan untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata keuangan lah tujuan kita belajar akaun ni sebab kita nak sediakan penyata keuangan. Sebab dalam penyata keuangan kita boleh tengok untung dan rugi perniagaan. Okey, seterusnya so dia bagi. Okey, jadi akaun perdagangan dan untung rugi yang saya sebut tadi tu juga dikenali sebagai penyata pendapatan. Dulu kita kita kenali dia sebagai penyata pendapatan, tapi sekarang kita asingkan dia sebab dalam bahasa Inggeris kita akan sediakan akaun perdagangan iaitu trading account. Akaun untung rugi, profit and loss account. Kita tak sediakan penyata pendapatan. Penyata pendapatan tu tajuk benda dia, tajuk besar. Okey, lah ni kita guna akaun perdagangan dan untung rugi, tapi akaun perdagangan dan untung rugi adalah part of penyata pendapatan. So, akaun perdagangan disediakan untuk mencari untung kasar ni nah. Akaun perdagangan disediakan untuk mencari untung kasar. Akaun untung rugi pula disediakan untuk mencari untung bersih. Secara ringkasnya, nak cari untung kasar ialah jualan bersih tolak kos jualan. Jadi kita perlukan dua komponen, iaitu komponen jualan bersih, komponen kos jualan. Bila kita tahu item-item dalam komponen jualan bersih ni apa dia dan item-item dalam komponen kos jualan ni apa dia, senanglah kita nak sediakan akaun perdagangan. Saya tak akan nyatakan lagi kerana ada bahagian-bahagiannya yang kamu cuma perlu tahu basic dulu nah. Sementara itu, selepas kita dapat untung kasar, kita akan cari pula untung bersih dengan menyediakan akaun untung rugi, di mana dalam akaun untung rugi kita masukkan hasil dan belanja. Hasil tolak belanja dapat untung. Hasil ni ialah hasil yang bukan jualan lah. Okey, jualan tu hasil juga, tapi ni hasil lain yang bukan jualan. Contohnya kita terima diskaun ke, kita bagi sewa sebahagian daripada premis kita, so kita terima sewa, hasil sewa macam tu lah. Dan belanja ni ialah belanja-belanja yang perlu wujud bagi meneruskan perniagaan. Contohnya kita kena bayar sewa kedai, kita kena bayar gaji. Selalunya yang kita bayar tu belanja lah. Okey, jadi 4 komponen lah. Komponen jualan bersih, komponen kos jualan, komponen hasil dan komponen belanja. So, daya fikir ni nyatakan komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. So, kamu tahu dah lah nah. Okey, seterusnya ini adalah contoh komponen tu dia letak kat mana. Kamu jangan susah hati, benda ni kamu akan belajar kemudian. Dalam ni saya nak tunjuk saja. Kamu akan belajar nanti. Kamu jangan tengok, oh susahnya apa dia ni. Okey, jadi ini adalah contoh akaun perdagangan. Kita dah buat akaun perdagangan pada bab 1, tapi kita tak tunjuk detail macam ni lah.
Ini yang detail punya akaun perdagangan. Dia ada komponen pertama, komponen jualan bersih yang terdiri daripada jualan, pulangan jualan. Okey. Jadi inilah komponen pertama yang kita buat tadi. So, lepas tu satu komponen lagi dari akaun perdagangan ialah kos jualan kan. Komponen kos jualan apa dia? Komponen kos jualan terdiri daripada perkara-perkara ni lah. Inventory awal. Inventory ni stok awal. Belian, pulangan belian, angkutan masuk, belanja belian lah. Okey, inventory akhir. Dia terdiri daripada inventory awal, belian, pulangan belian, angkutan masuk. Dan angkutan masuk ni salah satu belanja yang terlibat semasa kita beli barang. Okey, ada 4 semua tapi ditulis contoh ni angkutan masuk saja. Dan juga inventory akhir. Inventory awal, belian, belanja belian, inventory akhir. 4 saja sebenarnya. Tapi dia punya format jadi panjang. Dapatlah untung kasar. So, ini adalah komponen jualan bersih dan komponen kos jualan. Kamu kenali dulu nah. Jangan susah hati. Benda ni kita belajar. So, kamu jangan susah hati. Sekarang komponen seterusnya ialah komponen 2 lagi, iaitu komponen hasil dan komponen belanja yang terdapat dalam akaun untung rugi. Tujuan kita menyediakan akaun untung rugi ialah bagi mencari untung bersih setelah kita dapat untung kasar. So, kita akan dapat untung kasar dalam akaun perdagangan. Untung kasar ni kita akan tambah hasil-hasil perniagaan. Contohnya, diskaun diterima, komisen diterima, tambah di sini. Dan kita akan tolak belanja-belanja perniagaan. Contohnya, diskaun diberi. Kadar bayaran. Kadar bayaran ni ialah bil elektrik, bil air, bil telefon. Upah ke, kalau ada sewa, gaji lah ni. Selalunya gaji. Gaji, sewa, faedah pinjaman, promosi, iklan, apa saja benda yang kita perlu bayar bagi perniagaan kita berjalan dengan lancar, itu dipanggil belanja. So, komponen hasil, komponen belanja ada dalam akaun untung rugi. Itulah 4 komponen. Okey? Jangan susah hati, 4 komponen ni kita akan ulang dalam setiap modul yang kita belajar untuk form 4 sampai kamu faham dan kamu ingat. Dan kamu reti lah. Okey, jualan bersih tu apa dia? Tadi kita tengok dah komponen jualan bersih. Kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Jualan bersih adalah hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan sahaja. Jualan ni ialah jualan barang niaga kita lah. Kita dapat berapa duit daripada jualan tersebut. Contohnya kita adalah peniaga runcit. Jadi kita jual barang-barang runcit yang ada dalam kedai kita tu. Berapa perolehan yang kita dapat? Perolehan itu dipanggil jualan. Kadang-kadang berlaku pulangan jualan. Customer bagi balik barang kat kita sebab rosak ke apa ke. Daripada jualan, tolak pulangan jualan, dapatlah jualan bersih. Pulangan jualan juga dikenali sebagai pulangan masuk. Tak apa, nanti kita belajar lagi nah. Kos jualan. Kos jualan tu apa dia pula? Kos dan belanja untuk membeli barang niaga termasuk yang kita tengok tadi lah, inventory, belian, angkutan masuk semua. Bila kita nak jual satu barang, kita kena beli dulu kan? Kita kena beli dulu barang-barang yang kita nak jual. Kos kita beli barang kita nak jual itu ialah kos jualan. Kalau dalam bahasa kasar kita kata, modal. Kita kata, beli. Tapi sebenarnya dia ada nama. Nama dia ialah kos jualan. Kalau orang tua dia panggil modal. Jual nasi lemak tu modal berapa? Modal. Dia bukan modal. Kos dia berapa? Hasil dia berapa? Kos jualan dia berapa nak jual nasi lemak tu? Okey, itulah kos jualan dia. Kos beli apa? Kos kita beli beras, kos kita beli ikan bilis, itu kos kita beli telur, kos minyak, apa semua tu dipanggil kos jualan. Bukan modal, itu adalah kos jualan. Jadi, kita dapat apa? Ni secara kasarnya, itulah kita panggil untung kasar. Daripada barang-barang yang kita beli, barang yang kita nak niagakan tu, kita kena beli dulu. Okey, contohnya tudung. Kamu nak meniaga tudung, kamu beli dulu tudung dengan dalam bentuk dalam banyak lah, nilai banyak. Okey. So benda kamu beli tudung tu dipanggil kos jualan. Belian lah, tapi belian tu tidak ada dalam kos jualan lah. Komponen kos jualan lah. So komponen kos jualan. Bila kamu dapat berapa ringgit daripada jual tudung tu, kamu dapat berapa ringgit. Okey, itu jualan. Jualan bersih. So tolak kos jualan, dapatlah untung kasar. Sebab apa untung kasar? Sebab kita tengok sekali lagi lah. Okey, pulangan belian juga dikenali sebagai pulangan. Yang ni kita akan belajar kemudian.
Saya tak nak perkenal banyak-banyak kat kamu sebab saya takut kamu confuse. So, kita tahu sahaja dulu. Tak apa, insyaAllah. Hasil. Okey, tadi kita sebut jualan. Jualan bukan hasil ke cikgu? Jualan adalah hasil, tapi jualan adalah hasil operasi. Ni hasil di sini ialah hasil bukan operasi. Hasil ni berlaku, ada, wujud, diterima disebabkan kita berniaga. Contohnya kita terima komisen daripada macam koperasi kan, dia letak aiskrim. Dia terima komisen. Dia bukan beli aiskrim jual balik dah. Dia orang mai tumpang jual aiskrim, dia dapat komisen. Iaitu komisen diterima, faedah diterima. Yang ni hasil bukan operasi nah, dia tak directly menjual. Tapi bila berniaga ada hasil-hasil ni, tu dipanggil hasil. Belanja pula ialah perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan. Perniagaan memang kena ada belanja. Contoh bila kita dah dapat untung kasar tu tak libat belanja lagi. Belanja, katalah kamu pergi beli tudung tu kan. Belanja apa yang kamu mungkin terlibat? Masa nak jual tudung tu. Mungkin kamu kena buat promosi, kamu kena tunjuk risalah, kamu kena bagi sampel kat kawan dan sebagainya. Itu juga adalah belanja. Ataupun kamu upah orang untuk jual, so kamu kena bayar gaji dan sebagainya. Ataupun kamu buka kedai untuk jual tudung kamu tu, kamu kena bayar sewa. Itu adalah contoh belanja. Okey, jadi kita kembali ke atas. So, saya harap kamu sudah nampak komponen dalam penyata pendapatan yang ada dua ni. Apakah jualan bersih, apakah kos jualan, apakah hasil, apakah belanja. Okey, ini adalah bahagian pertama. Okey, jadi penyata keuangan kita ada dua bahagian, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Kita dah buat tak ni. Satu lagi ialah penyata kedudukan keuangan. So, hari ni kita nak buat dua-dua lah. Okey. Sebab kalau kita tak buat dua-dua, kita tak nampak dia punya kesinambungan. Kita akan buat dua-dua. So, kita pergi kepada komponen PKK. Kita panggil PKK lah, bagi cepat sikit kan. Penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan ni apa? Nama pun kedudukan keuangan. Dia nak tengok kedudukan ataupun aset perniagaan tu banyak mana. Sekejap kita cerita aset tu dia. Liability perniagaan tu ada banyak mana. Ni hutang. Equity pemilik perniagaan tu ada banyak mana pada tarikh penyata keuangan itu disediakan. Penyata kedudukan keuangan itu disediakan. Nama-nama dia ialah kunci kira-kira. Tak apa. Bila kamu buat akaun selama-lama lepas ni, kamu akan ingat apa itu PKK. PKK ni dia terdiri daripada aset. Okey. Aset. Okey, aset ni. Tapi aset dia ada dua jenis, iaitu aset bukan semasa, aset semasa. Nah, dua ni nah. Ni aset lah ni. Dia terdiri daripada liability, juga ada dua jenis. Hutang ni, liability semasa, liability bukan semasa. Dia terdiri daripada equity pemilik. Equity pemilik ada satu lah. Okey, jadi adalah komponen penyata kewangan. Kamu dengar dulu nah, kamu baca balik buku nanti insya-Allah. So, ni contoh penyata kedudukan kewangan. So, nampak? Dia susun macam ni lah. Kita susun aset bukan semasa, kita susun aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Ini cara susunan dia. Okey, ni adalah komponen aset. Komponen aset. Komponen liability ni ada dua. Dan ini adalah equity pemilik. Dia satu-satu dia saja. Apakah aset? Ada di bawah ni. Okey, sekejap lagi. Aset adalah harta yang perniagaan guna untuk perniagaan. Harta, bukan nak jual. Okey, kedai kasut lainnya takkan nak jual kenderaan kan? Itulah aset. Maksudnya dia nak guna kenderaan tu untuk perniagaan dia. Dia nak bawa kasut ke, beli kasut tu mesti ada kenderaan nak bawa masuk kedai dan sebagainya. Itulah. Ada lagi apa lagi agak-agak kedai kasut lainnya ni perlu untuk guna perabot, rok pameran dan sebagainya kan. Itu semua adalah aset bukan semasa. Okey, ciri-ciri dia saya kita tengok di bawah nah. Lepas tu ada aset semasa. Aset semasa dia ada inventory akhir, ABT, akaun belum terima, bank dan tunai. Kita tengok saja dulu nah, sebab saya kat bawah ada lagi. Dia punya, kamu cuma tengok dia punya kedudukan sahaja. Okey, liability
Aset semasa ni adalah aset juga, tapi dia boleh ditukar kepada tunai jika memerlukan lah. Yang ni kita tak tukar kepada tunai sebab dia lambat. Kan kita jual kasut, siapa nak beli kita punya van? So yang ni memang kita nak guna lama, bertahun-tahun kita nak guna kenderaan ni. Yang ni kita boleh tukar kepada tunai. Contohnya tunai. Tunai ni apa? Tunai ni duit tunai lantangan lah. Atau kat kedai. Bank ni ialah duit tunai dalam bank. Masih juga tunai tapi dia duduk dalam bank. Akaun belum terima ni ialah orang yang berhutang dengan kita. Bila-bila masa kita perlu duit, kita boleh minta dia bayar. So kita boleh tukar kepada tunai lah. Inventory akhir ialah stok akhir yang ada dalam kedai kita tu. Bila-bila masa pun kita boleh jual untuk tukar kepada tunai. So aset-aset ni semua adalah harta perniagaan. Okey, aset semasa dia akan perlu ada untuk membiayai ni hutang ni. Hutang perniagaan ni nak bayar daripada mana? Nak bayar guna aset semasa lah. Okey, sebab tu kita nak tengok modal kerja kita banyak mana, kita ambil aset semasa iaitu aset-aset cair kita. Panggil cair ni boleh tukar kepada tunai ni. Kita tolak liability semasa kita yang terdiri pada kita berhutang dengan siapa. Ni pembekal kita lah ni. Dapatlah satu item yang dipanggil modal kerja dan di bawah ni adalah equity pemilik. Okey, tak apa, nanti kita akan tahu lagi, saya tunjuk sikit-sikit saja. Equity pemilik kita ni ialah berapa banyak hak pemilik dalam perniagaan tu. Hak pemilik dalam perniagaan adalah modal lah. Sebab entiti berasingan kan, Ali dan kedai makan Ali adalah dua entiti yang berbeza. So hak Ali dalam kedai makan Ali, hak Lionel dalam kedai kasut dia tu banyak mana? Hak dia tu terdiri daripada modal dan untung bersih. Okey. Tolak ambilan jika ada. Sebab dia yang buat, so kena tolak. Dapatlah modal akhir dan ini adalah liability bukan semasa. Okey. Saya nak benda ni kamu akan belajar dan terus belajar. Kamu jangan susah hati kalau kamu nak dapat sikit-sikit. Yang penting ni bahagian bawah ni. Yang ni kamu kena dapat elok sebab yang ni adalah apa benda yang kita duk buat tadi tu. ABS, aset bukan semasa tu apa dia? Ciri dia ialah tempoh hayat penggunaan melebihi setahun. Tahap kecairan rendah. Salah ni. Tahap kecairan rendah maksudnya dia sukar ditukar kepada tunai. Sukar ditukar kepada tunai. Contohnya kenderaan dan lain-lain. Banyak lagi. Aset bukan semasa. Kenderaan satu. Perabot. Contohnya rok pameran, meja, kerusi. Lepas tu alatan pejabat. Alatan pejabat contohnya komputer, mesin tunai, mesin dasar tunai tu yang Kak Wani duk guna bila dia nak bubuh duit tu, nak kira duit. Printer ke, kalau kan kedai pun perlu juga benda-benda tu. Lengkapan. Lengkapan ni ialah kipas angin, lampu. Okey, peti sejuk sekiranya perlu. Lepas tu ada satu lagi. Cikgu lupa. Premis. Premis ni adalah sekiranya perniagaan memiliki bangunan perniagaan tersebut. Okey, jadi selalunya 5 benda ni yang kamu akan terlibat dengan kamu dalam ABS peringkat kamu lah. No? Okey. Lepas tu aset semasa. Aset semasa seperti yang ada di atas tadi iaitu stok akhir. Nanti kita cerita stok akhir tu apa dia. Kamu jangan bimbang. Kamu kenal saja dulu. Lepas tu dia ada akaun belum terima. Kat atas tadi ada. Lepas tu ada bank. Lepas tu ada tunai dan lain-lain lagi ada lagi. Tapi peringkat law ni kita tahu 4 ni saja dulu. Liability semasa. Aset semasa saya tak cerita. Apakah ciri-ciri aset semasa? Tidak tahan lama. Tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Tidak tahan lama tu bukan dia rosak. Dia bertukar menjadi tunai lah. Contohnya stok. Stok dalam kedai kita jual habis lah kan. Tak tahan lama. Sama juga akaun belum terima. Akaun belum terima ni orang yang berhutang dengan kita. Bila dia bayar hutang, habislah. Akaun belum terima tu akan berkurang lah. Bank dengan tunai memang lah. Okay. Tahap kecairan yang tinggi kerana dia boleh ditukar kepada tunai dengan cepat. Tunai dengan bank memang dah tunai dah. Tak payah tukar-tukar dah.
Tapi ABT, account belum terima dengan inventory akhir ni memang sangat mudah ditukar kepada tunai. Bila sangat mudah ditukar kepada tunai, kita panggil kecairan yang tinggi. Bila sukar untuk ditukar kepada tunai, kita panggil kecairan yang rendah. Okey, ni dia bagi contoh. Deposit semasa ni pun simpanan dalam bank lah. Liability semasa tu apa? Hutang. Saya duk habaq tadi. Liability adalah hutang. Kalau kamu tengok dalam bahasa Inggeris, liability adalah hutang. Allah, apa jadi pada pen saya ni? Buat jadi betul. Hutang lah. Hutang perniagaan dalam jangka masa pendek. Maksudnya perniagaan berhutang dengan siapa? Selalunya perniagaan berhutang dengan pembekal lah. Pembekal dikenali sebagai akaun belum bayar. Dan liability semasa ni selalunya kita bayar dalam tempoh setahun. Kita tak tinggal lama-lama lah. Hutang jangka pendek, kalau kita duk bayar 2-3 tahun pun nak bayar kat pembekal, lama-lama pembekal pun tak mau bagi kita berhutang. Susah lah kita nak berniaga kan. Okey, tapi ada satu hutang jangka panjang. Ada hutang-hutang jangka panjang yang kita dibenarkan untuk membayar lebih daripada 1 tahun keuangan. Contohnya pinjaman daripada bank. Nah, satu liability semasa adalah overdraft. Bila sampai masanya saya akan cerita apa itu overdraft. Liability bukan semasa, dia pinjaman bank, dan ada lagi lah kalau kita jumpa nanti. Equity pemilik adalah hak pemilik dalam perniagaan dia. Hak dia dalam perniagaan dia ialah modal yang disumbangkan. Okey. Jumlah modal yang disumbangkan. Pelaburan pemilik dalam perniagaan. Jumlah modal yang disumbang tu hak dia. Esok kalau perniagaan tu bubar, dia berhak untuk ambil balik jumlah modal yang disumbang. Satu lagi ialah untung bersih. Sebagai seorang peniaga, memang dia berniaga untuk dapat untung. Untung tu juga hak dia. Sebab tu kita panggil dia equity pemilik. Kamu cuba tengok dalam Google, tengok dictionary equity dalam bahasa Inggeris, EQUITY. Apa maksud dia? Okay, ataupun dalam bahasa Melayu maksud dia sama macam ni lah. Hak pemilik kepada perniagaan tersebut. Okay. Kita panggil equity. Kalau dia untung, kalau perniagaan untung, keuntungan tu akan menambah equity dia lah. Kan? Untung bersih. Kalau rugi, keuntungan tu akan mengurang equity dia. Sama juga kalau dia duk kerja buat ambilan je. Okay, ambilan ni melibatkan equity dia jugalah. Ambilan tu maksudnya dia ambil barang. Oh, tak belajar ni ambilan. Belajar kita. Dia ambil barang untuk kegunaan sendiri. Macam cikgu ajar lah entiti berasingan tu. Kan kita kena record lah akaun ambilan. Last nanti ambilan tu akan tolak daripada modal dia. Kamu tengok atas tadi kan? Nah ni nampak. Ambilan tu akan ditolak daripada modal dia juga. Efek juga modal dia. Lain-lain modal akhir dia jadi banyak ni. Modal awal dia banyak ni. Lepas tu dia layak dapat untung bersih banyak ni. Patutnya banyak ni lah. Tetapi oleh kerana dia buat ambilan, modal akhir dia jadi banyak ni saja. Kalau apa-apa jadi pada perniagaan dia, dia bolehlah dapat balik banyak ni. Hak dia lah ni. Hak dia ialah 92,895. Bukan hak perniagaan. Hak dia hak ni. Tapi hak dia tu duk ada dalam perniagaan dan dikenali sebagai equity pemilik. So dia bolehlah lagi nak buat ambilan. Kan? Kalau lah, unless dia buat ambilan sampai beratus ribu. Okey, jadi apa yang kamu kena buat lah ni, yang ni kena cuba buat sendiri. Latihan Minda 2.1. Kamu akan masukkan, kategorikan setiap akaun berikut dalam komponen-komponen. Buat dalam buku latihan. Latihan B lah, ataupun latihan 2. Sebab latihan A saya nak hantar. Okey. Aduh, awak ini. Sana. Okey. Yang ni mungkin tak lagi lah sebab saya tak mau baca banyak-banyak. Saya kamu tak faham. Kalau kamu boleh bawa masuk semua ni ke dalam komponen yang betul, Alhamdulillah. Saya sangat menghargainya. Jadi, lepas tengok video ni selama 25 minit, apa yang kamu kena buat adalah buat nota sikit. Kamu kena salin balik. Saya tak mau gambar ni kecil sangat. Salin balik yang ni ke dalam buku latihan kamu. Kamu boleh buat nota sikit. Buat peta minda. Tulis sikit-sikit apa yang kita dah belajar kat atas ni. Bermula daripada ni. Kamu boleh tulis apa definisi dia. Okey. Lepas tu PKK pula.
bermula daripada peta apa ni? Peta pokok ni. Kamu boleh buat satu muka surat dan kamu boleh tulis dia punya ciri-ciri dan contoh satu atau dua. Nah, bermula daripada peta pokok ni, kamu kembangkan menjadi satu nota. Boleh? Okey. Untuk yang ni semua, kamu boleh photostat dan lekat untuk komponen. Mula-mula, buat dulu komponen jualan bersih, komponen akaun perdagangan dan untung rugi, diikuti dengan dia punya ni. Okey, bermula daripada sini, peta pokok ni kamu akan kembangkan dengan dia punya definisi, ciri-ciri apa semua dalam ni dan contoh satu atau dua. Kemudian kamu akan lekatkan yang ni. Kalau nak salin pun tak ada masalah. Okey, sebab dia nampak dengan jelas komponen-komponen tersebut. Kemudian jualan bersih ni dah masuk. Kamu akan gunakan peta pokok ni lah. So, kamu tak payah buat macam dalam buku. Okey, kamu guna satu muka surat untuk buat semua nota penyata pendapatan. Lepas tu kamu lekatkan contoh penyata pendapatan ni. Okey, yang ni kamu dah masuk tadi kan? Saya harap kamu faham lah. Sama juga dengan penyata kedudukan keuangan, tulis tajuk elok-elok. Masukkan dalam peta pokok ni apa aset bukan semasa, kembangkan dalam satu muka surat landscape. Kalau nak buat cantik-cantik dalam komputer pun tak apa, nanti lekat. So, page dia tak banyak lah. Pengenalan, first page tu peta pokok untuk tu, lepas tu lekat dua-dua akaun perdagangan dan akaun untung rugi contoh dalam buku. Kemudian page seterusnya adalah peta pokok untuk PKK dan penerangan dia, dan seterusnya adalah lekat PKK, contoh PKK ni, dan seterusnya kamu buat latihan minda 2.1 salin balik. Yang ni kalau nak type, saya lah ni, kamu boleh type. Kamu type lah kalau kamu rasa kamu nak type. Type elok-elok. Kalau tak mau type, salin bagi elok. Satu muka surat. Okey, nampak besar dan cantik. Okey, jadi setengah jam tengok video, setengah jam buat kerja ni, selesai. So, tak ada kerja sekolah. Boleh perhabis yang lain, sebab yang lain pun saya nak kutip. Boleh tak? Okey, jadi saya harap kamu dapat buat dengan elok. Hari ni saya minta maaf sebab tak dapat buat kelas FaceTime dengan kamu sebab saya ada pecutan akhir dengan kelas Form 5 yang nak periksa 2-3 hari lagi nah. So, saya akhiri dengan Assalamualaikum, dan saya harap sangat kamu gunalah 1 jam ni untuk akaun. Jangan buat benda lain nah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.